Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Untuk petang ni kita cuma ulang kaji je sebab ada juga yang tanya, doktor boleh tak bagi tahu sikit macam mana nak monitor sendiri tekanan darah di rumah sebab dia baru je dikesan ada darah tinggi. So saya pun share lah, share cerita. Yang first nak kena ada mesin sendirilah di rumah. Saya tak jual mesin tekanan darah ni. Yang ni Omron, brand Omron. Dia pakai bateri berapa biji ni? Dia 4 biji bateri. Bateri ni pun saya tak jual. Dan dia ada cuff. Dia ada cuff. Kalau anda berbadan besar kan, gemuk, mungkin cuff yang normal size ni tak boleh nak pakai. Jadi mungkin anda kena pergi ke farmasi untuk dapatkan cuff. Cuff ni maksudnya yang letak dekat lengan, bukan yang saiz besar. Yang saiz XL macam ni. Tengok ada beza kan? Yang ini cuff saiz besar. Yang ni cuff saiz yang normal. Tak tahulah boleh nampak besar. Yang ini besar kan? Yang ini kecil kan? Dia ada cuff lagi untuk budak-budak. Yang tu tak payah beli. Itu untuk neonatal pediatrics, jangan beli. Yang ni untuk orang yang normal, selalunya di bawah 100 kilo, okey pakai ini. Tapi kalau dah atas 100 kilo, kena pakai yang XL ni, besar. Dia sangat panjang. Cuff pun nak baca tau. Sebab kalau cuff tak betul, saiz cuff tak betul, bila anda punya lengan terlampau besar, tapi anda pakai cuff yang kecil, nanti anda punya reading dia tak akan tepat. Yang ini, tengok dia punya beza dia. Ini cuff besar kan? Beginilah saya tunjuk. Saya tak jual BP set, tapi saya tunjukkan cuff yang betul. Cuff ni maksudnya yang letak dekat lengan tu. Sebab kalau cuff tu tak betul saiz, Hartini, Waalaikumsalam, terima kasih. Tolong like, tolong love, tolong share. Kalau cuff tak betul, berat anda lebih dari 100 kilo, pakai cuff yang kecil, tekanan darah dia tidak tepat. Tapi kalau anda kurus dan anda pakai cuff yang besar pun, dia jadi tak tepat. Okey. Ada satu lagi. Okey. Jadi dapatkan cuff yang betul dengan BP set yang betul. Kalau beli online mungkin anda tak tahulah dia punya, selalunya dia bagi cuff yang standard, tapi adalah lebih bagus pergi ke farmasi untuk dapatkan cuff yang besar. So, dia punya nombor pun berbeza. Yang ni HEM CR24, yang ini HEM CR24, yang ini CL24. So beza dia punya saiz. Okey. Itu yang pertama. Lepas tu cara-cara nak ambil darah. Cara-cara nak ambil darah, first mesti dia punya mesin tu berada sama aras dengan kita punya jantung. Macam ni rupa dia. Kejap saya tunjuk. Ini kot. Yang ini. Make sure anda duduk di kerusi yang dekat meja makan. Lebih bagus duduk dekat kerusi meja makan, begitu. Jangan duduk di kerusi sofa. Jangan duduk yang baring di katil. Jangan duduk di kerusi malas. Sebab apa? Kalau kita tengok gambar tu kan, mesin ni dengan jantung satu aras. Satu aras dengan jantung. Itu adalah lebih tepat. Jevita, selamat petang. Osman, thank you. Maksud besarnya daripada Burnin. Betul, memang besar. Sebab apa? Ada patient saya yang besar, berbadan besar kan. Kita tak boleh pakai cuff yang kecil. Ini cuff yang besar kan. Ini cuff yang kecil. Sebab dia punya beza dia. Nampak? Sangat beza tu. Okey, kalau anda ada ahli keluarga yang berbadan besar, lebih 100 kilo, kena beli yang besar. Okey, baru tepat. Selamat petang Helen, Osman, bacaan 175.95. Tinggi ya Osman. 175.95. Kita nak tengok. Okey, nanti saya akan share dia punya bacaan yang normal. Tricia, selamat petang. Aniza, selamat petang. Thank you. Okey. Yang seterusnya ialah yang inilah, yang kedua ni. Dia punya aras BP set ni dengan jantung mesti sama. Jadi selalunya kita suggest untuk ambil pada waktu yang berbeza setiap hari, ataupun ada juga setengah doktor suka ambil pada waktu yang sama setiap hari. Contohnya kalau anda ambil waktu pagi kan, pagi sajalah, dalam minggu tu ambil waktu pagi saja. Pagi saja,
supaya kita boleh tahu anda punya tekanan darah waktu pagi. Mungkin minggu depan anda ambil untuk waktu petang sahaja. So anda boleh tahu anda punya tekanan darah waktu petang. Lepas tu the next week kita ambil waktu malam. Ataupun tukar, hari-hari pun tukar tak jadi masalah sebab kita boleh tahu anda punya tekanan darah, gambaran dia setiap hari berapa, dan kita nak tahu tengok pattern dia tu bilakah waktu yang rendah dan bilakah waktu yang tinggi. By right, kalau anda makan ubat darah tinggi, kita nak tekanan tu dikontrol. Kontrol macam mana? Kontrol pada bacaan yang normal monitoring. Yang ni saya tunjuk yang ni saya tunjuk. Saya stop dulu yang ini, saya share yang ni. Yang ini monitoring your blood pressure. Okey. Saya kasih besar sikit. Besar sikit. Okey, blood pressure kategori nampak? Normal, yang di atas mesti di bawah 120 ataupun 120 dan ke bawah. Dan yang diastolik ni bacaan yang di bawah mesti 80 atau ke bawah. Okey. Kalau katakan dia naik sudah, dia 120 sampai 129, less than 80, high blood pressure stage 1. Sebenarnya kalau kita ikutkan dia punya definisi ni, 140-90 tu sudah dikira tinggi, stage 1 hypertension sudah. Okey. Okey. Serol Indah baru join Selangor tapi orang Keningau juga. Terima kasih Serol. Hamzah 160-90 bacaan pulse selalu tinggi. Jumlah dia laju. Hamzah, inilah yang selalunya, yang topik petang ni. Bila dia jumpa dengan doktor, tekanan darah dia tinggi. Tapi kalau dia cek di rumah, tekanan darah dia normal. Jadi adalah lebih bagus untuk you monitor tekanan darah you sendiri di rumah dan tulis dalam buku 35. Saya ada buku 35 tak? Saya rasa tak ada. Buku 35 yang 20 sen tu. Ataupun sekarang ada apps yang anda boleh track anda punya tekanan darah melalui apps. Letak je dekat dalam apps tu. Bila pergi jumpa doktor, tunjukkan, doktor ini tekanan darah saya di rumah, berapa hari bulan, jam berapa, apa yang saya buat waktu tu, inilah tekanan darah saya. Itu yang terbaik sekali sebab memang setengah orang ada kita panggil white coat hypertension, iaitu tekanan darah dia naik bila jumpa dengan doktor. Pulse tu pun tinggi 110, macam baru lepas berlari tu Hamzah. Kalau tekanan darah 144-50, kira tekanan darah tinggi juga kah? Yang ini diastolik dia 50 macam rendah, tapi sistolik dia hypertension. Yang ni nak kena check balik Melia. Mungkin nak kena check dengan doktor. Kalau cek tekanan darah yang besar tu boleh ke cek macam kanak-kanak Aniza. Kalau yang biasa kan, yang saiz biasa tu, kita tak galakkan untuk cek untuk budak-budak sebab budak-budak punya lengan kecil. Dia boleh jadi ralat lah. Jadi bacaan dia tu tidak tepat. Selalunya yang ni untuk adults. Adults tu maksudnya 18 tahun ke atas. Itu yang terbaik lah. Okay. SMs. Doktor kalau saya cek tekanan doktor selalu 83, 85 normal rendah tu. Low blood pressure apa perlu buat? Low blood pressure mesti ada sebab. Jasmine, low blood pressure selalunya ada sebab. Mungkin dia ada anemia. Mungkin nak kena check dengan doktor kenapa tekan low blood pressure. Mungkin dia dehydrated, kurang air dalam badan pun boleh jadi low blood pressure juga. Kena minum air banyak. Jadi ataupun pendarahan yang banyak pun boleh low blood pressure, especially pada wanita kalau waktu dia period kan. Kalau darah dia banyak. Jadi kita low blood pressure ni kita rawat dia punya penyebab kenapa low blood pressure. Gitu. Nur Adha Ibrahim, Waalaikumsalam. Serol Ina, kalau 120 okey lah tu. Ya, normal. 119-79 Morphine, normal. Apa nama apps lah? Alamak, Rasul. Saya pun tak tahu apa nama apps. Cuba you Google high blood pressure monitor ataupun blood pressure tracking, ataupun letak je dalam notes pun boleh. Sekarang ada notes kan, letak je dalam notes pun boleh. Tarikh pukul berapa ambil tekanan darah tu dan apa bacaan dia. Dalam tu pun okey dah kalau tak susah dengan ada apps. Tapi ada apps tu kalau tak silap saya. 95-73, yang ni ada rendah Jasmine. Itulah saya cakap tadi. Kenapa tekanan darah boleh rendah? Bila kita dah tahu kenapa tekanan darah tu rendah, baru kita boleh rawat punca tekanan darah rendah tu. Sama ada banyak berdarah ataupun muntah-muntah, cirit-birit yang banyak, kekurangan air dalam badan, dehydrated, ataupun dia ada anemia lah. Okey? Okey, settle sudah. So, untuk mereka yang ada tekanan darah tinggi, yang ini adalah dia punya definisi lah. Definisi menurut American Heart Association. American Heart Association, nampak tu?
So mereka yang ada 140 di bawah 90, 140-90 dikira tinggi. Actually dia kira kat sini betul di sini tulis stage 2 high blood pressure, hypertension, high blood pressure. Okey, selain dari itu, apa lagi yang kita nak buat sebelum kita test kita punya tekanan darah tinggi tu? Tekanan darah di rumah. Yang pertama, yang ni. How to get your blood pressure check. Kejap saya kasih besar sikit. Kenapa tak boleh besar ni? Gini. Yang ini kita pakai, hari ni kita tengok Amerika punya, Amerika. Saya stop dulu yang ni, kita share balik semula yang ini. Amerika, ini kah? Ni, how to get your blood pressure check. Okay. Yang ini by American Heart Association, sebab itu antara website yang kita boleh percaya lah. Okay. First time control blood pressure is knowing your numbers. Kena tahu anda punya number sendirilah. That requires an accurate BP reading, iaitu bacaan blood pressure yang tepat. Ini cara buat yang betul, walaupun tak kira anda di klinik atau di rumah, tapi saya lebih suka anda buat di rumah dan kena ada mesin sendiri. Okey, kita tengok dekat sini dia bagikan kepada 3. Before, sebelum ambil tekanan darah tu, semasa ambil tekanan darah tu, dan selepas ambil tekanan darah tu. Nampak? Macam tu sekali dia punya guideline dia. So kalau kita boleh ikut ni, kita okey tu. Okey kan? Okey, sebelum tu 30 minutes before, 30 minit sebelum kita ambil tekanan darah tu, jangan merokok. Untuk mereka yang merokok, jangan merokok dalam masa 30 minit sebelum ambil tekanan darah. Yang kedua, jangan minum kafein. Kafein ni maksudnya yang kopi-kopi lah. Kopi-kopi, jangan kopi-kopi half an hour. Sebab dia akan mengganggu dia punya tekanan dan juga dia boleh ganggu anda punya heart rate, nadi. Dan no exercise, jangan exercise 30 minit sebelum, selalunya kalau yang paling baik ialah waktu pagi lah kan, baru bangun kan, lepas mandi, lepas solat, lepas berzikir tu, sebelum sarapan ambil dulu tekanan darah. Macam itulah. Lepas tu in the 5 minutes before your BP taken, kena duduk dengan diam. Duduk dengan diam 5 minit sebelum ambil BP. Nampak? 5 minit kena, jadi duduk dekat kerusi begitu 5 minit. Mungkin baca baca al-maksurat ke kan, baca ratib ke 5 minit. Atau jangan juga tengok benda-benda yang boleh mengganggu anda punya emosi dan perasaan. Dia akan ganggu dia punya tekanan darah tu. Okey, during, semasa. Kita tengok waktu apa kena buat semasa. Make sure the cuff is the right size and in the right place, dia bilang. Itu saya cakap tadi. Cuff ni memainkan peranan penting. Size tu penting. Kalau anda berat lebih daripada 100 kilo, jangan gunakan cuff yang normal. Kena pakai cuff yang besar. Okey? Kalau anda berbadan besar pakai cuff kecil, akan ada ralat. Bacaan tak tepat. Kalau anda badan kecil guna cuff besar pun tak tepat juga. Okey? Okey, next. Apa lagi tu? Keep your cuff arm on a flat surface like a table at heart level. Nampak? Cakap. Mesti ada dia punya mesin tu mesti di atas meja. Kan? Mesin di atas meja sama aras dengan jantung. Nampak tu? Meja makan lah. Jangan dekat sofa kan. Meja makan, table, okey. Yang ketiga, sit upright. Duduk dengan tegak, back straight, feet flat on the foot. Kaki mesti flat dekat atas lantai begitu. Duduk macam tu lah. Dia bilang dekat situ jangan bercakap. Duduk macam tu, jangan bercakap. Untuk beberapa saat. Sebab tu BP tu baca you punya tekanan darah secara automatik. Selepas wait 1 minute and retake your BP. Kena tunggu 1 minit lepas ambil BP yang pertama tu untuk repeat balik BP yang kedua. Boleh repeat 2-3 kali. Jadi kat sini dia cakap average the readings. Anda boleh ambil purata tekanan darah, ataupun kalau macam saya suka ambil yang bacaan kedua ataupun yang ketiga, yang mana yang lebih rendah. Tu yang lebih bagus lah. Which one is lowest. Okay. Lepas tu dia kat sini keep a log and bring to every check-up. Saya cakap tadi. Keep a log tu maksudnya kena ada buku lah, buku kecil ataupun dalam apps kan, boleh tulis dalam apps dia punya bacaan berapa dia punya tekanan darah, dan juga bring your device yearly to make sure it is secure. Jadi
Ada juga setengah patient saya yang mana dia bawa dia punya mesin tu ke klinik. Pada masa dia jumpa saya, dia bawa mesin dia ke klinik. Jadi dia comparekan mesin dia dengan mesin saya. Tengok, adakah bacaan ada banyak berbeza ke tidak. Jadi sebab tu dia sebab apa dia nak tahu sama ada betul-betul dia punya mesin dia betul atau tidak bacaan dia, ataupun betul ke tidak dia punya tekanan darah memang naik waktu jumpa doktor. Macam itulah. So settle sudah. So anda dah tahu kan macam mana nak cek tekanan darah dengan betul di rumah, sebelum nak buat apa, semasa kena buat apa dan selepas kena buat apa. Yang penting ialah monitoring, tracking, documentation tu yang penting. Okey? Okey, saya tengok soalan sampai mana blood pressure monitor nama tu apps kalau pakai iPhone lah. Blood pressure monitor Zakirun. Terima kasih Zakirun punya suggestion. Saya tak pasti Android apa. Android boleh cari je blood pressure monitor. Normal reading apa less than 80 lower. Yes, terima kasih Miss. Okey, Lily, terima kasih Lily. Lily selalu rajin tulis dia punya learning point. Terima kasih Lily. Mesin tekanan yang bersesuai saiz mengikut pinggang tangan anda. Ukur bacaan sama aras dengan jantung seperti kencing makan. Ambil pada persen sama setiap hari. Bacaan normal adalah 180. Betul. Tulis tekanan darah dalam buku dan tunjuk doktor untuk rujukan. Yes, terbaik. Terima kasih Lily Azalia untuk learning point pada petang ini. Kalau anda tak faham apa yang saya terangkan hari ini, dapat baca kesimpulan yang Lily tulis pun alhamdulillah. Sebab apa? Saya nak elakkan daripada anda dapat tekanan darah tinggi bila jumpa doktor, tapi di rumah normal lah macam tu. Kita panggil white coat hypertension. Syafiq Zack cakap sebelum pergi hospital check kat rumah 119/60 bagus, sampai dekat hospital 136/80 gementar, doktor pun pening fikir. Betul, inilah isunya yang kita panggil white coat hypertension. Tekanan darah dia naik apabila berjumpa dengan doktor di klinik ataupun di hospital. Kadang-kadang kalau pergi hospital kerajaan pun dah lah panas, lepas tu tunggu lama lagi, stres kan. Bila stres, tekanan pun naik juga. Bukan hanya jumpa doktor, sebab stres menunggu. Appointment kadang-kadang pukul 9, 9.30 belum jumpa doktor lagi tu. Kalau doktor tengah round lambat, mungkin pukul 10, 10.30 baru jumpa. Macam itulah, itu biasa. Magic James, terima kasih. Good info. Osman, terima kasih. Bacaan tekanan darah normal untuk ibu mengandung trimester 3. Tekanan darah masih lagi sama. Saya masih lagi ambil tekanan darah punya level yang sama sure. 120/80. Sebab sepatutnya tekanan darah tidak boleh naik. Walaupun dia mengandung, dia tak boleh naik. By right, bila dia mengandung, tekanan darah sepatutnya turun sedikit. Turun sedikit. Clarice Bioni Balok, selamat petang. Nurul Syuhada. Doktor tekanan check time duduk tinggi, kalau baring je rendah lah. Okey. Yang ini disebabkan oleh posisi. Posisi kita waktu baring memang ada sedikit perbezaan. Bila you baring kan, dia punya paras jantung tu dengan dia punya badan kan sama level bila baring. Tapi bila berdiri dia kan begini ataupun duduk kan begini. So memang ada sedikit perbezaan. Tapi perbezaan tu tidak signifikan, sebab selalunya kita yang ambil yang betul-betul, bacaan yang betul ialah waktu yang duduk. Jiran saya berat badan over 100 kg. Okay. Baru-baru ni tiba mata jadi kabur and kena hantar QH. 2. Sekarang nak kena tunggu tekanan darah. Ada cadangan suplemen untuk cepat tekanan darah turun kah? Osman, kalau tanya suplemen saya tak tahu. Tapi kalau tanya ubat saya tahu. Cuma lain orang, lain respons dengan ubat. Adalah lebih bagus untuk berjumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital untuk pemeriksaan, rawatan dan follow up. Dia bukan hanya rawatan sahaja. Dia kena pemeriksaan dahulu. Bila dah periksa baru kita tahu apa rawatan. Sebab ada ubat tekanan darah tinggi yang sesuai dengan you. Ada ubat darah tinggi yang tak sesuai. So kita kena adjust ubat darah tinggi mana yang sesuai dengan you dan mana yang tak sesuai untuk kita dapatkan tekanan darah yang optimum. Sebab tu kena ada follow up yang ketiga. So pemeriksaan dulu, rawatan, lepas tu follow up. Itu 3 penting. Ada orang hanya ambil je suplemen, dia ingat kawan dia cakap suplemen ni boleh menurunkan tekanan darah. So dia makan je. Dia tak periksa pun, dia makan je. Tak tahulah tekanan darah dia berapa, harap-harap tekanan darah dia turun. Tak boleh begitu.
Dan kita tidak tahu sama ada suplemen tu betul-betul akan menurunkan tekanan darah atau tidak. Ada kesan sampingan lain ke tidak. So adalah lebih bagus untuk jumpa, sebab untuk kita buat pemeriksaan dahulu, baru kita bagi ubat untuk rawatan, baru kita follow up. Sebab memang ada setengah ubat untuk yang tekanan darah tinggi ni, kalau untuk lelaki dia boleh menyebabkan masalah ereksi. So nak kena hati-hatilah dengan ubat. Sebab tu tak boleh makan ubat sebarangan. Okey? Clarice, mengapa bacaan sebelah kanan dan kiri tak sama? Selalunya sama. Selalunya sama. Jarang sangat tekanan darah tinggi, tekanan yang sebelah kanan dan kiri tu jarang sangat dia jauh sangat beza. Dia memang ada sedikit beza lah, kadang 5 hingga 10 mm mercury, tapi dia tak signifikan. Kecuali memang anda ada masalah pada salur darah yang keluar dari jantung. Ada coarctation of aorta ke, atau some kind of congenital malformation of you punya heart valve ke apa ke, yes, dia akan ada masalah perubahan tekanan antara kanan dan kiri. Tapi selalunya dia tak signifikan, sepatutnya sama. Kalau tekanan darah badan keadaan normal tapi HB kurang, adakah cara untuk mengusahakan HB rendah saya pergi hospital klinik? Kadang-kadang tapi normal tapi HB kurang, pengesahan HB rendah saya pergi hospital. Yang saya tahu tak ada. Mungkin farmasi lah, mungkin boleh ada farmasi yang boleh check you punya HB lah kot. Saya pun tak pasti. Tapi kalau untuk HB rendah, memang nak kena cek darah. Cek darah, hantar ke makmal. Ada juga yang boleh cek on spot berapa HB dia. HB dia tak dia lain daripada tekanan darah. Saya pun sama bila jumpa kalau di rumah normal, takut ke tu. Ya, lebih kurang lah. Dia bukan takut, dia gemetar, gemuruh. Gemuruh jiwa kan, macam itulah. Jumpa doktor, kalau yang laki-laki ni kan, jumpa doktor yang semandak sikit, dah habis. Terus naik kan, berdebar-debar lagi kan, susah, tak tahu apa nak cakap. Contohlah Osman, terima kasih. Bacaan tekanan 80, ini rendah tu. Ni rendah, 86, 63, boleh dikira normal, tapi dia dalam lower side. Jadi, kalau katakan ada gejala yang ada tekanan darah rendah, mungkin nak buat pemeriksaan lanjut untuk tengok kenapa tekanan darah dia rendah. Begitu. Doktor, apa bila rasa debar-debar soalan tak cukup bila nafas kan tak ada nafas, ada kaitan dengan tekanan darah? Filzah, yang ni saya tak pasti. Ada banyak benda nak kena check ni. Lebih bagus untuk jumpa dengan doktor di klinik. Saya sendiri dekat sini bila baca macam ni kan, dia ada banyak benda boleh berlaku. Mungkin juga debar-debar anxiety pun boleh juga. Mungkin juga memang ada tekanan darah dia rendah pun boleh juga. Mungkin juga ada masalah paru-paru pun boleh juga. Mungkin ada gastrik pun boleh juga. So ada banyak benda. Lebih bagus untuk cek dengan doktor di klinik. Syafiq, pesan cik Osman masuk klinik emergency sebab darah gemetar up sampai sekarang memang darah up darah gemetar bila check up. Betul Syafiq. Ini biasa. Darah gemetar ni biasa. Kan? Kalau yang perempuan jumpa doktor yang garang sikit pun dah. Pun gemetar juga. Ada juga. Asal nak jumpa ni doktor ni garang betul. Memang naik tekanan darah dia. Kesian. Well Martin, saya berjawab lagi. Apa dapat doktor kalau BP check 30-39, saya takut kepala after symptom sejak dulu je kata mungkin pengaruh hormon anti hypertension sudahkah? Well Martin, ini soalan bagus. Cuma saya tak boleh nak rawat you sekarang. Memang betul. Kalau kita tengok you punya tekanan darah ni, kita cakap makan borderline. Dia kita panggil borderline. Kalau ikutkan guideline tadi tu, dia cakap stage 1 hypertension. So memang nak kena check, ada monitoring dengan doktor. Tak boleh pergi sekali je lepas tu balik. Mungkin nak kena check every month, setiap bulan. Tengok juga on off, oleh kerana ada on off symptom sakit kepala kan. So ada bagus kalau kita boleh start you on lower dose of anti-hypertension, ubat tekanan darah tinggi yang dos yang rendah untuk tengok sama ada dia boleh kontrol dan kurangkan sakit kepala tu. Josephine, mari kita jaga kesihatan. Terima kasih Serol Ina, terima kasih. Normalkan tekanan. Suatu cara untuk bantu turunkan tekanan darah. Okey, yang ini soalan yang selalu saya kena tanya. Macam mana nak normalkan tekanan darah? Tekanan darah ni dia bergantung, ada banyak sangat faktor yang boleh menyebabkan tekanan darah kita naik. Apa yang you boleh buat ialah satu, jaga makan, gula kurang, lemak kurang, minyak kurang. Kedua, jaga berat badan. Kalau katakan tak cukup exercise, kena exercise. Kalau ada kolesterol, kena turunkan kolesterol. So ini sahaja pun boleh membantu untuk menurunkan berat badan.
Ada pasien saya yang berbadan gemuk, bila dia kurus, tekanan darah dia pun akan ikut turun dengan dia punya berat badan dia. Okey. Kilza, terima kasih. HB saya 12 dulu tu. Tak perlu. Kalau 12 tak perlu tambah darah. 12 normal tu. Setengah orang ada makan ubat untuk cairkan darah. Ada impact kalau kena. Okey, Osman. Ubat cair darah ni dia bukan suka-suka makan. Mereka yang makan ubat cair darah selalunya ada masalah jantung. Ada masalah jantung. Dia ada mungkin ada senang dia mungkin dia pernah dapat jantung tersumbat kan. Jadi dia tak ada impact directly kepada tekanan darah dia, tapi dia impact kepada dia punya dia punya platelet, darah merah dalam tu, darah kuning dia tu, untuk pastikan, sebab dia punya fungsi berbeza. Aspirin ni bukan aspirin misalnya yang cairkan darah ni, aspirin dia bukan untuk tekanan darah, dia untuk cairkan darah. Dia dua berbeza. Dia hanya sebab tu orang yang makan aspirin dia still nak kena makan ubat darah tinggi kalau tekanan darah ni masih tinggi. HB normal, Jivita, terima kasih. Puasa okey ke dok? Puasa apa ni? Ni puasa sunat ke? Puasa apa? Puasa intermittent fasting. Kalau puasa okey, selalunya tekanan darah akan rendah. Amisha dan Syah. Okey, terima kasih. So hopefully dok, rabun atau silau terlalu boleh sebabkan pening kepala tak? Boleh. Yang ni nak kena check dengan doktor. Boleh. Okey? So hopefully anda belajar sesuatu petang ni. Yang penting ada mesin. Dan mesin tu kena ada cuff yang betul. Saiz cuff tu mesti betul. Jangan pakai cuff yang tak betul saiz. Yang ini saiz yang normal. Yang ini saiz yang obese. Orang yang obese lah, gemuk. Orang dia punya saiz dia berbeza ke? Nampak? Beza. Sebab kalau anda salah pakai cuff, dia punya bacaan dia pun akan berbeza. Dan cara-cara untuk ambil tekanan darah apa yang saya letak dekat sini, sebelum, semasa dan selepas. So hopefully kalau anda adalah ahli keluarga ada tekanan darah tinggi, ini dapat membantulah. Okey? Kalau ada tekanan darah tinggi, adakah makanan yang tak boleh makan? Bukan tak boleh makan, kena kontrol makan. Yang lemak-lemak, yang minyak-minyak, yang gula, ini semua ada kaitan dengan kita punya tekanan darah. Yang masin-masin pun ada juga yang kaitan dengan tekanan darah. Puasa untuk kurangkan tekanan darah, boleh bah, tiada masalah. Puasa memang bagus. Sebab puasa juga boleh menurunkan tekanan berat badan selain daripada tekanan darah kita kontrol. Okey? So hopefully anda belajar sesuatu. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam.